Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Salana ilah Kamal Zaman, Lady Dukwina, Siti Mawarti, Aziza Yusuf, Salam Zaida Abdul Aziz. Pada petang ni kita nak cerita tentang Aisyah Syakirah. Masya Allah, sedap-sedapnya nama, Latifah Umar, Ustazah Nurilis, Barakallahu Fikum, Rohana Osman. Jadi saya nak cerita pada petang ni tuan-tuan tentang kepentingan takwa dan jalan-jalan mendapat ketakwaan. Takwa satu kalimah yang sentiasa bermain di bibir, sentiasa kita dengar dalam pesan khatib pada hari Jumaat. Kalaulah seorang itu menghitung berapa banyak kalimah takwa yang didengarnya saban hari, saban waktu, saban minggu, tentulah berjuta-juta kali perkataan itu dikemukakan, diingatkan kepada minda kita. Sama ada sedar ataupun tidak, tuan-tuan yang berlipat kasihan, takwa ni satu kedudukan yang tinggi di sisi Allah SWT. Kan itu Allah menjanjikan orang bertakwa ni jalan keluar dan semua masalah yang dialaminya. Sebagai contohnya kita lihat Allah Ta'ala firman, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, Bala man awfa bi'ahdihi wattaqa fa innallaha yuhibbul muttaqin. Siapa yang menunaikan janjinya dengan Allah dan bertakwa, maka Allah suka kepada orang yang berbuat kebaikan. Orang yang bertakwa itu golongan muttaqin. Kalau seorang daripada kita punya hubungan yang baik dengan pemimpin, dengan orang yang tinggi kedudukannya, orang yang ada pangkat, maka tentulah dalam urusan dunia banyak yang kita boleh harapkan daripada dia mendapat bantuan. Anak baru keluar urusan SPM, anak nak masuk ke mana-mana scholarship, kena kenal orang tertentu, mudahlah hukum akalnya. Bagaimana kalau kita baik hubungan dengan pemimpin tertinggi dalam satu jawatan-jawatan tertentu? Tentulah kita perlukan perhubungan, relationship ni tadi untuk dapat satu kelebihan kurniaan. Bagaimana kalau kita punya hubungan yang rapat dengan Allah SWT yang memiliki segala-galanya, tuan-tuan, yang beri pada kita mata, beri pada kita zuriat, beri pada kita harta, beri pada kita hati yang lapang, beri pada kita banyak nikmat. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu kira nikmat Allah, kamu takkan jumpa, takkan terhitung banyaknya. Umi Aiman, Wana Mukhtar, Rahmatullah semua. Jangan lupa tolong share pada teman yang lain, dan kalau boleh bagilah komen apa-apa, bagi semangat sikit dekat tim kami. Amar, Hazimnya, Mio, siapa lagi yang rajin buat kerja ni. Pagi petang siang malam mereka cuba untuk membekalkan ilmu pada kita untuk beramal. Mudah-mudahan siapa salam, tanya, mudah-mudahan boleh share kepada teman kita yang lain. Moga ada pahala yang dapat kita buat pada petang ni. Jadi yang kedua, kelebihan orang bertakwa kepada Allah ni mendapat rahmat Allah. Bila Allah jelaskan, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, Allah menceritakan tentang wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Inilah kitab yang kami turunkan. Mudah-mudahan bila kamu baca, kamu bertadabbur dan kamu dapat cinta Allah SWT. Allah merahmati kamu, menyayangi kamu. Jadi kalau seseorang kenal pada kita, dia bawa balik pada Mekah, kopiah je, ketayap je, berapa sangat harga ketayap tu, tuan-tuan. Tapi kita rasa diri kita ni punya kedudukan dalam hatinya seronok gitu. Orang tu orang berpangkat contohnya. Jadi tuan-tuan ni mula saya menantu kita sebagai contoh. Maka demikianlah dalam kehidupan ni, kalau kita punya hubungan dengan makhluk kita gembira bukan kepalang, bagaimana kalau dengan Allah SWT yang memiliki segala-galanya? Lagi sekali Yang ketiga, nikmat menjadi orang takwa ni, nailu ma'unatillah wa taufiqihi, mendapat bantuan daripada Allah dan juga taufik daripadanya. Taufik ni maknanya satu kekuatan untuk kita melakukan taat. Ramai orang tahu kelebihan salat duha, tapi berapa orang yang melakukannya? Ramai orang tahu kelebihan salat subuh berjemaah, tapi berapa orang yang mampu untuk menunaikannya? Berapa orang yang tahu kelebihan tahajud, tapi berapa orang yang dapat melakukannya? Maka inilah dia nama taufik. Bila kita sebut wabillahi taufiq wal hidayah. Taufik dan juga hidayah Allah beri. Allah bagi hidayah, kemudian diikuti dengan taufik. Dengan taufik itu memberi kekuatan bagi kita untuk beramal. Lagi kelebihan juga taqwa ni, tahsin al-muslim wa ta'minuhu min kulli ma yukhifuhu wa yuhadhiruhu. Orang bertakwa ni akan dapat jaminan keselamatan daripada Allah SWT. Kerana Allah telah menyatakan, wa yunajjillahu alladhina taqaw bi mafazatihim la yamassuhum su' wa la hum yahzanun. Orang bertakwa kepada Allah ni, dia akan dapat kejayaan.
Dia tidak akan disentuh oleh kesusahan, kesedihan. Ya, dia tidak akan ditimpa benda-benda yang dia tak suka. Inilah wali Allah, kelebihan yang Allah berikan kepada orang bertakwa itu. Lagi orang yang bertakwa kepada Allah yang keberapa ni? Yang kelima. Kelebihannya adalah mereka mendapat rezeki dan pemberian di dunia lagi sebelum akhirat. Ayat ni biasa kita lihat digantung di kedai, digantung dalam premis, digantung di mana saja tempat. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Ayat si benar orang kita panggil. Mulailah barakallahu fikum. Tolong share pada teman lain. Muhammad Fitri, Anwar Musa. Salam Zulhijjah, barakallahu fikum. Ya, jadi orang bertakwa kepada Allah ni mendapat kelebihan rezeki yang melimpah ruah. Rezeki ni bukan saja pada wang ringgit, mungkin pada masa, pada keberkatan, pada anak, pada keluarga, pada kesihatan. Ini semua rezeki daripada Allah SWT. Orang bertakwa kepada Allah juga dijanjikan an-nasru haliful mu'minin lil atqiya. Kemenangan pasti menyebelahi orang beriman yang bertakwa kepada Allah. Kerana Allah menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, in tamsaskum hasanatun tasuhum wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha wa in tasbiru wa tattaqu la yadurukum kaiduhum syai'a innallaha bima ya'maluna muhit. Kalau kamu disentuh satu kebaikan, mereka akan berduka cita. Ini cerita orang munafik. Kalau kamu ditimpa kesusahan, mereka gembira. Tapi kalau kamu bersabar dengan kerenah mereka dan bertakwa kepada Allah, maka segala tipu daya mereka tidak akan menimpa kamu, wahai Muhammad dan wahai orang-orang Islam. Ini pesan Allah SWT kepada kaum mukminin ketika menghadapi kaum munafiqin. Lagi kelebihan orang bertakwa ni adalah akibatul azima wal fadlul kabir fil akhirah. Dia akan dapat kesudahan yang terbaik adalah untuk orang bertakwa dan juga kejayaan yang besar di akhir nanti. Seperti yang Allah jelaskan kisah Nabi Musa AS. Qala Musa liqaumi ista'inu billahi wasbiru innal arda lillahi yurithuha man yasha'u min ibadihi wal 'aqibatu lil muttaqin. Nabi Musa pesan kepada pengikut-pengikutnya, mintalah bantuan kepada Allah dan bersabar atas kesusahan hidup ini. Sungguhnya dunia ini pasti akan dikurniakan oleh Allah kepada mereka yang bertakwa, dan kesudahan itu adalah untuk orang yang bertakwa kepadanya. Kesudahan maknanya adalah akibah. Kalau kita Melayu sebut akibat ni biasanya merujuk yang buruk-buruk je. Sebenarnya dalam Quran kalau sebut akibah ni berarti kesudahan yang baik. Itu perbezaan kita belajar bahasa Arab, kita akan lihat perbezaan. Lagi afdalu tariqi taqarrub ila Allah wa tazawwud min al-khairi. Takwa adalah jalan terbaik untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Satu hari Nabi bersama para sahabat, Nabi telah bertanya kepada para sahabat, adakah kamu bertakwa, malu pada Allah dengan sebenar-benar sifat malu? Jawapan mereka, wahai Rasulullah, kami memang malu dengan Allah SWT. Dan itu tanda takwa kepada Allah Taala. Para sahabat ni, kalau kita baca kisah Umar, manaqib Umar, Osman, Abu Bakar, mereka ni kalau bersendirian nak pergi ke bilik air qada hajat, mereka tutup wajah mereka. Malu Allah melihat. Kalangan mereka ni tuan-tuan, ketika sedang qada hajat, tutup diri mereka. Malunya kepada Allah. Kerana Allah itu basirum bima ta'malun. Allah Maha melihat apa sahaja keadaan kamu. Walaupun hakikatnya Allah melihat mereka malu dalam keadaan itu untuk pamerkan aurat dan dilihat oleh Allah SWT. Itu sifat malu yang ada pada mereka. Walaupun Nabi tetap bertanya mereka, kamu malu tak dengan Allah? Takwa tak pada Allah? Tanda malu dan takwa kepada Allah itu adalah satu sekali, antahfazar ra'sa wa ma wa'a wal batna wa ma khawa wa an tadhkural mauta wal bila. Tanda kamu takwa pada Allah itu, yang kamu malu dengan Allah Ta'ala itu, yang pertama sekali kamu menjaga akal fikiran kamu daripada berfikir muka-mukaan, menjaga makanan kamu yang kamu makan, dan kamu ingat kematian dan kehancuran tubuh kamu. Wajah yang cantik jelita, kulit yang tegang, rambut yang hitam, semuanya akan hilang, semuanya akan musnah ketika dikuburkan nanti. Yang tinggal tulang belulang, itu pun kalau seti, kalau tak tulang belulang pun akan hancur. Tak ada apa pun yang tinggal, tuan-tuan dimiliki Allah sekalian. Bila menjalani hari tua pun anti-aging pun dah tak berguna kan. Takut. Ada orang kadang-kadang pergi dapat rawatan untuk pastikan kulit yang tegang sentiasa. Sampai bila tuan-tuan? Penuaan itu tetap akan berlaku, suka ataupun tidak kan. Jadi orang yang bertakwa kepada Allah SWT ni, Allah jaga mereka. Ya, Allah akan pelihara mereka, tubuh badan mereka. Berikutnya tuan hati dan dikasihkan, takwa ni adalah jalan yang terbaik. Maka Nabi telah pun menjelaskan kepada para sahabat, orang takwa kepada Allah itu malu berfikir bukan-bukan, tidak akan makan benda-benda yang bukan haknya, benda-benda syubhah, menjauhi, mengingati kematian, semuanya akan berlaku walaupun kamu suka atau tidak. Dan kemudian
Ya, sesiapa yang malu kepada Allah dan bertakwa kepada Allah SWT ni, mereka adalah orang yang mengurangkan kehidupan dunia ini seluruh perhiasan-perhiasannya. Taraka zinatal hayatid dunia. Dia tidak sibuk dengan perhiasan-perhiasan hidup dunia. Itulah tanda orang bertakwa kepada Allah Taala. Dalam kitab Ahwal Tazkirah, kitab oleh Imam Qurtubi, satu kitab menghitungkan tentang perjalanan kematian, menghimpunkan segala macam hadis dan juga ayat Quran, bahasan yang sangat menarik tentang perjalanan kehidupan selepas kematian nanti. Begitu terang, jelas, huraian dikemukakan itu, berkata, kalaulah orang yang telah mati itu dikejutkan dan tanya kepadanya apa bekalan yang terbaik, ya, adakah tanah yang banyak, aset, properti, saham, emas, perak, harta, kereta, apa lagi yang menyebabkan orang berbangga dengannya, semua itu akan ditinggalkan. Jadi kata Imam Ali radhiyallahu anhu, kalau semua ini dikejutkan daripada baringan, masing-masing akan berkata, ketahuilah kamu, watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Ketahuilah wahai semua yang tinggal, pesan ayah, atuk, nenek yang telah mati ni, anak-anak sekalian, buatlah persiapan, sebaik-baik persiapan, Sirah Nazam, Ainun Wari, barakallahu fikum. Dah share ke? Terima kasih. Sebaik-baik bekal untuk yang tinggal ni adalah takwa kepada Allah. Nak, harta dunia tu berguna, tapi ada batasannya. Jadi ini kelebihan-kelebihan menceritakan tentang orang bertakwa untuk kita renungi, tuan-tuan, ya. Jadi bila bercerita tentang takwa ni, apakah caranya untuk menjadi orang bertakwa kepada Allah? Bila Allah, wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqi fa ulaika humul faizun. Orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya dan takutkan Allah dan bertakwa kepadanya, maka itulah orang yang beroleh kejayaan. Fauz, perkataan faza yafuzu, fauzun, fauzanun, maknanya satu kejayaan yang luar biasa. Ya, ada perbezaan-perbezaan antara perkataan digunakan oleh Allah. Fauzun, falahun, ada perbezaan-perbezaannya. Jadi gitu juga Allah mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu dengan sebenar-benar ketakwaan, jangan kamu mati melainkan sebagai seorang muslim. Ramadan yang lalu kita sentiasa diingatkan dengan ayat, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus-siyamu kama kutiba alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, difardukan kepada kamu ibadah puasa sebagaimana difardukan kepada orang-orang yang sebelum kamu, supaya kamu bertakwa kepada Allah. Maknanya dalam ayat ini meletakkan takwa itu satu level lebih tinggi daripada iman. Orang beriman diikuti dengan orang bertakwa, diikuti dengan orang zuhud, wara', salih. Kata al-Imam, ya tuan-tuan, dalam tafsir Jalain oleh al-Imam al-Mahalli, pembahagian orang bertakwa itu muslim, mukmin, muttaqi ataupun muhsin, nama yang sama, ya. Zahid, wari', salih, lagi apa? Syahid. Dan kemudian yang tinggi sekali, siddiq. Ketuanya Abu Bakar Siddiq. Barulah level berikutnya tak boleh dicapai oleh sesiapa pun kalangan manusia, kerana itu hanya untuk para nabi sahaja. Kerana Allah telah menjelaskan, wa may yuti'illaha wa rasul fa ulaika ma alladhina an'ama Allahu 'alaihim minas siddiqin fa ulaika ma alladhina an'ama Allahu 'alaihim min nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Siapa yang taatkan Allah dan Rasulnya, maka mereka akan berada bersama dengan orang yang beriman, orang yang bersama dengan para nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin. Maknanya ini level yang tertinggi di sisi Allah Ta'ala. Nabi, siddiqin, syuhada, salihin. Kemudian bawa orang yang wara', orang yang zuhud, orang yang muttaqi iaitu muhsin. Kemudian orang mukmin, bawah sekali orang muslim. Nah, itu dia perbezaan kedudukan di sisi Allah Ta'ala, ya. Jadi apakah perkara yang boleh menyebabkan kita bertakwa kepada Allah? Kita dah faham tentang takwa, kelebihan orang bertakwa. Diceritakan oleh Imam Ibn Katsir berkaitan dengan ayat 1000 dinar yang kita sebut-sebut itu. Orang Arab tak sebut ayat 1000 dinar, Kita orang Melayu je yang menggunakan ayat 1000 dinar. Tanya pada orang Arab ayat 1000 dinar, tak faham dia. Diceritakan bahawa orang-orang sebelum kita, bagaimana takwa itu memandu mereka, membantu mereka menjalani kehidupan. Ada dua orang yang bersahabat, seorang kaya, seorang miskin. Yang miskin ini memerlukan bantuan keuangan untuk berniaga, maka yang kaya sudi meminjamkan kepadanya sejumlah wang.
Berkata kepadanya, siapa yang jadi saksi? Allah. Siapa jadi penjamin? Allah. Kita ni jadi orang yang tak berwang. Bukan beruang tau, yang tidak berwang. Tak cukup wang. Ya. Dalam bank ada RM30 je. Nak pergi kat ATM pun tak boleh disperse duit RM30. Dia kena duit ke atas. Kesian jadi orang miskin. Pergi ke stesen minyak, nak isi RM30 pun payah tuan-tuan ni mulai Allah sekalian. Kan, betul kan? RM30 pada hari ni dapat berapa liter je? Nak minyak hijau lah, RM5 1 liter. Allah, kesian ni tuan-tuan. Isi minyak penuh satu kereta pun RM100 sekejap dah habis. Ya Allah, memang kena cari keberkatan dalam hidup ni. InsyaAllah nanti depan ni kita buat kuliah tentang mencari keberkatan dalam hidup. Kena gembar-gemburkan tajuk macam ni selalu, kena suburkan dalam minda. Walaupun kita tak ada bantuan, tapi Allah bersama dengan kita tuan-tuan. InsyaAllah nanti kita sentuh bab ni. Jadi orang salih ni berkata pada temannya, Allah jadi saksi, Allah jadi penjamin. Kawan yang kaya berkata, baiklah, persahabatan kita selama ni tak pernah kau mungkin janji. Aku percaya, aku yakin Allah jadi penjamin, Allah jadi saksi. Dia pun pinjam sejumlah wang dengan harapan pada waktu sekian-sekian dia dapat ulangkan. Kawan yang memberikan itu menantilah waktu pemulangan, matangnya tempoh pulang bayar balik. Pada hari dijanjikan dia pergi tunggu tepi laut, kawan ni tak pulang-pulang dari seberang. Allahu Akbar. Ya, adakah duit yang diberikan itu terlokup? Orang Melaka kata terlokup. Dia kata daripada aku pulang tangan kosong, ambil lah kayu-kayu kering, kayu-kayu hanyut ni boleh nyalakan api kat rumah. Maka dia pulang, isteri bertanya. Isteri kita ni ialah sama dengan kita, Quran mengatakan isteri ni pakaian kan, suami pun pakaian bagi isteri. Kunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Orang perempuan itu pakaian bagi kamu dan kamu pun pakaian padanya, makna menutup aurat, mencantikkan penampilan, kesempurnaan, semua itu. Dia tanya, ada bawa pulang apa? Tak ada. Dia tak datang. Tapi abang daripada pulang tangan kosong, abang ambil lah apa-apa yang boleh dimanfaatkan kayu ni. Maka mereka pun belah kayu itu. Dalam kayu itu jumpa sepucuk surat dan juga seberkas wang yang dipinjamkan dahulu temannya. Rupanya temannya tak sempat pulang, hantar dalam kayu, hanyutkan ke lautan. Kawan di sana menunggu. Kerana Allah yang telah menjadi penjamin, Allah yang jadi saksi. Tapi zaman sekarang memang tak berlaku demikian lah tuan-tuan. Kalau orang cakap demikian, kita kata mungkin orang ni kurang waras lagi. Kerana zaman dah berubah. La yunkaru taghayyurul ahkam bi taghayyuril azman wal amakin wal amkinah. Zaman dah berlalu, tak sama. Kaedah kita tak boleh nak terima 100% apa yang berlaku dulu dalam konteks kita, kerana suasana berbeza. Baik. Jadi bertakwa kepada Allah SWT ini, tengok cerita orang bertakwa ni macam ni, Allah punya jaminan. Mana pemulangan hak tak diambil sedikit pun. Ya. Jadi apakah jalan untuk jadi orang bertakwa ni? Yang pertama sekali, kalau kita lihat Al-Quran, Allah menyentuh tentang berpuasa. Walaupun puasa Ramadan dah berakhir, kita akan memasuki bulan Zulhijjah, tak boleh puasa keseluruhan 9 hari itu. Puasalah Isnin Khamis yang ada dalamnya. Tak boleh juga puasa Isnin Khamis, puasalah hari Arafah. Letak siap-siap dalam kalender kita. Beritahu pada isteri anak-anak kita, jangan terkejut nanti. Ya, supaya kita buat persiapan. Bertakwa tu sebab untuk jadi orang bertakwa yang main sekali, yang utama. Allah menyatakan demikian. Yang kedua, kita akan menjadi orang bertakwa bila menyuburkan diri kita dengan sifat orang-orang yang bertakwa itu dan juga akhlak mereka. At-takhalluq bisifat al-muttaqin wa akhlaqihim. Jadi kita berusaha untuk jadi orang bertakwa. Tashabbahu bil kirami fa inna tashabbuha bil karimi falahu. Mereka berkata, kalau kita tak boleh nak jadi orang bertakwa, kita tengok orang bertakwa ni macam mana. Ada seorang tahu, dia bekerja di tempat tak ada latihan, dia tak ada kelulusan tinggi. Oleh kerana kesungguhannya bekerja kat tempat itu, maka dia pun naik pangkat cepat. Bekerja dengan swasta macam tu lah, bukan tengok pada qualification sangat. Kalau qualification ada tapi tak berani explore, maka orang pun tak yakin. Beritahulah pada anak-anak kita kan. Ada orang pelajarannya tak tinggi mana, tapi dia pandai ambil peluang. Keyakinan di belajar komunikasi. Dia berkata, saya pergi ke office Ustaz kali pertama, saya takut nak angkat telefon pun takut Ustaz, tak reti, tak ada training. Dulu kat kampung manalah tahu ni semua. Oleh kerana tak reti angkat telefon tu, bila telefon tu berdering, menggigil dulu. Tapi akhirnya saya tengok bos macam mana, bos angkat macam mana dia senyum macam mana dia respon Ini namanya tashabbuh bil kirami falahu tuan-tuan. Ikut cara orang bertakwa, kamu jadi orang bertakwa nanti. Ya, jadi Allah Taala menjelaskan sebagai contohnya dalam surah Al-Baqarah,
walakin al-birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaika wal kitab wan nabiyyin wa atal mala ala hubbi zawil qurba wal yatama wal masakin wa ibn as-sabil wa sa'ilin wa fi riqab wa aqama as-salata wa ata az-zakata wal mufuna bi ahdihim idza ahadu wasabirina fil ba'sa'i wad dharra'i wa hina al-ba's ulaika allazina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Allah menyentuh tentang takwa ni bukan terletak pada sembahyang saja. Ada banyak peluang untuk jadi orang bertakwa ni. Apa dia? Beriman pada Allah, hari akhirat, malaikat, kitab, nabi ni rukun iman dan memberi harta walaupun kamu berada pada keperluan yang amat sangat. Apa salahnya kita nak pergi office pagi-pagi, isteri kita masak cekodok, bawa datang ke office, bagi pada teman-teman makan. Roti yang kita sapu, jam datang pagi-pagi, bagi orang makan. Kita mungkin tak mampu nak beli nasi lemak, harganya pun dah mahal. Contohnya. Jadi bagi makan kepada orang ini, tiru cara mereka, tuan-tuan dimulai kawan sekalian. Ya, kita baca orang begitu buat reaksi dekat YouTube, dekat itu ini. Kita boleh buat kan? Buatlah apa yang mampu. Mungkin tak mampu nak buat cara orang tersebut, tapi buat sekurang-kurangnya. Lagi apa? Dan menjaga hubungan dengan kaum kerabat, wal yatama, anak-anak yatim, wal masakin, orang miskin, wa ibn as-sabil, orang yang berada dalam perjalanan, wasailina wa fi riqab, orang yang minta. Orang minta ni tidaklah wajib bagi kita bagi, tapi bagilah ikut kemampuan. Kalau apa yang kita bagi mampu bagi pada itu untuk dia beli roti makan, cukup. Saya minta maaf, saya pun tak ada wang banyak, ada RM2 je. Bagi. Jangan kita cemooh, kita cerca, kita ejek dan sebagainya. Wal yatama, anak yatim, wal masakin, wa ibn as-sabil, wa sa'ilin wa fi riqab, orang dalam masalah hutang. Walaupun dalam ayat ini menyatakan tentang wa fi riqab, orang yang hamba saya, sama sekali tak ada hamba saya, tetapi manusia tertakluk dan menjadi hamba kepada hutang yang dialami olehnya. Kita bantu tuan-tuan ni boleh sekalian. Bantu hutang orang untuk keluar daripada masalah hutang tadi. Wa aqamas salah, dirikan salat, wa ataz zakat, menunaikan zakat, wal mufuna bi ahdihim, janji mesti tunai. Idza ahadu, bila berjanji. Wasabirina fil ba'sa'i wad dharra, mengalami kesusahan dengan penuh kesabaran. Sebab ada kesabaran itu disebabkan penyakit ataupun masalah-masalah luar. Ba'sa ini biasanya merujuk kepada penyakit. Dharra, apa-apa musibah yang datang daripada luar, banjir dan sebagainya. Wahinal ba's, ulaika allazina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Jadi laluan untuk menjadi orang bertakwa ni ada banyak. Pilihlah mana yang kita nak ikut, mana yang kita mampu. Tak mampu buat semua, buatlah sebahagian. Ya, jadi apa lagi tuan? Sebab menjadi orang bertakwa yang penuh dengan ganjaran kebaikan yang telah kita nyatakan tadi. At-tafakkur fi ayatillah ta'ala. Kita ni mesti rajin berfikir, melihat. Imam Ghazali kata lihat pada tangan kita pun Rusina ya. Husin Ahmad, Nazimah, Evita. Lihat pada jari kita ni pun dah timbul rasa takjub yang hebat pada Allah SWT. Jari ni kan 5, 1, 2, 3, 4, 5 normal. Kenapa jari yang satu ni dia macam ni ya? Kenapa tak jari lurus macam yang lain? Kalau lurus yang lain tentu kita tak boleh pegang apa-apa. Kenapa Allah jadikan kita ni ada 2 tangan? Kan bagus kalau 4 tangan. Satu boleh pegang minuman, satu pegang steering, satu pegang handphone, 6 tangan. Jadi macam serangga. Tak cantik tuan-tuan ni boleh sekalian. Jadi melihat dalam kejadian yang Allah jadikan akan menimbulkan ketakwaan. Dan itu Allah menyatakan inna fi ikhtilafil laili wan nahar wa ma khalaqallahu fis samawati wal ard la ayatin liqaumin yattaqun. Dalam kejadian langit bumi dan segala kesempurnaan kejadian ini menjadi petunjuk, petanda bagi orang bertakwa kepada Allah. Lagi orang bertakwa ni sebabnya kerana tamassuk bis sunnah. Tamassuk bis sunnati Rasulullah SAW wa adamul inhiraf ila al bid'ah min al umur. Jadi kita kena ikut sunnah Nabi, berusaha untuk mematuhinya, mencontohinya, mengikuti cara Nabi SAW. Tuan, dan menjauhi perkara-perkara yang diada-adakan, perkara-perkara bid'ah. Kerana Allah telah pun menggambarkan wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wasaqakum bihi la'allakum tattaqun. Ini jalan aku yang lurus. Ya Allah Taala jelaskan. Jangan ikut jalan-jalan lain. Nabi ketika turun ayat ini telah menggariskan satu di atas permukaan bumi. Tengok ni lurus ni, siratan mustaqim. Di kanan kiri ada simpang-simpang. Bayangkan kalau kita menyimpang sikit saja 10 degrees, 10 degree, maka kita akan sampai ke matlamat yang nak dituju tu. Jadi begitulah jalan lurus yang dimaksudkan. Ikut sunnah Nabi bersungguh-sungguh, belajar.
Ya, belajar baca buku. Rajin diri kita untuk membaca. Paksa, pujuk diri kita dan orang kita untuk membaca, tuan-tuan. Agak-agak bertanya soalan ni, bila kali terakhir anda pegang buku? Bila kali terakhir anda pegang Quran? Ya, sedangkan inilah dia jalan untuk kita memahami sunnah Nabi SAW. Orang bercerita ini sunnah, yang ni menafikan. Kita sebagai orang yang ada akal fikiran, boleh tak kita membaca? Ada hadis-hadis yang perlukan penjelasan, tapi banyak hadis yang bersifat mawa'iz. Mawa'iz ni berarti panduan, bimbingan. Sejauh mana kesungguhan kita, Jamilah, membaca kitab-kitab hadis ini untuk diusrahkan, diterangkan, disampaikan. Ni ada kitab lagi tu yang saya cadangkan tuan-tuan miliki, namanya Atlas Agama-Agama. Berat ni tuan, berapa kilo ni? 2 kilo ni. Itu saya cadangkan tuan-tuan. Orang kat India sekarang sedang bunuh ramai secara Islam kita. Jadi, dan India mendakwa agama dia agama tertua di dunia. Pernah tak kita fikir nak bagi pandangan dalam isu ni? Ya, kita semua tanggungjawab tau. Ada kawan kita Hindu kat sekolah kan, cikgu-cikgu, kawan-kawan kat sekolah, murid kan. Buku ni menerangkan detail, gambar-gambarnya semua lengkap, membuktikan bahawa Islam adalah agama pertama di dunia daripada zaman Nabi Nuh, Nabi Ibrahim. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalaulah agama untuk membawa kebaikan, kenapa bunuh orang lain? Bagi contoh ni. Buku ni penuh dengan segala penjelasan, penerangan. Tak rugi tuan-tuan memiliki buku ni, letak kat rumah, jadi coffee table kat office. Ya, malam datang sebelum jumpa kita mungkin boleh selak 1-2 muka surat. Warna diagram yang penuh kat sini. Tengok peta-petanya, well research, nampak? Siapa berani buat peta-peta macam ni kalau tak buat kajian? Nampak? Ya, penerangan-penerangan yang dikemukakan, detail. Kajian ni bukan sembarangan tau. Saya beritahu kat tuan-tuan, bukan sembarangan. Ni kajian ni Dr. Sami bin Abdullah Al-Maghluf, salah seorang pengkaji geografi Al-Quran yang sangat wibawa. Berapa harga buku ni? Ya, 639 muka surat berwarna. Harga asal dia RM250. Tapi kami nak galakkan tuan-tuan, RM150 saja harganya sekarang. RM150 saja. Dapat beg lagi. Mana beg ni? Tunjuk pada saya beg ni. Tuan-tuan baca buku ni tuan, tolonglah baca. Tuan-tuan dapat hadiah beg lagi. Nampak ni beg. Zahazan Travel. Ni kira tuan-tuan buku ni. Tuan-tuan boleh dapatkan daripada Zahazan Travel. Tak banyak buku ni, tinggal sikit je. Itu dah beli, ramai beli, alhamdulillah. Ada beberapa naskah, siapa cepat dia dapat, insyaAllah. Baca tuan-tuan, tolong baca buku ni. Jadilah duta yang betul kepada Islam. Terang kepada kawan-kawan kita kebenaran Islam. Baca buku ni. Kalau boleh jadi macam Dr. Zakir Naik, tak semua kita boleh jadi macam beliau kan. Ini kita berdebat, menyampaikan kisah dengan penuh hemah dan juga wisdom. Ni buku dia. Saya bacakan sikit dia punya apa yang terdapat dalam buku ni, dekat bahagian kontennya. Ya, kajian terhadap Bible, terhadap New Testament, kepada Bible, kepada Injil, agama Sabi'ah, agama Nasrani, asal usulnya, agama di Mesopotamia, agama Hindu, ya, agama Islam, agama yang terdapat di negara Syam. Jadi cerita tentang ahli kitab. Contohnya ada orang Kristian dekat negara kita, kat Nusantara ni, mereka bukan ahli kitab. Tak boleh seorang Muslim berkahwin dengan ahli kitab dengan dakwaan orang Kristian, mereka kahwin kita orang lelaki Islam, tak boleh. Yang dimaksudkan berkahwin dengan perempuan ahli kitab itu kalau mereka asal usulnya datuk nenek moyangnya memang Kristian, kat Turki contohnya, dekat negara Timur Tengah. Tapi kalau kat tempat kita asal usul neneknya bukan orang Islam, bukan orang Kristian, mereka agama mungkin agama pagan, mereka kemudian masuk Kristian. Ya, jadi tuan-tuan dapatkan buku Atlas Agama-Agama ni supaya kita dapat memahami kehebatan Islam compare kepada yang lain. Dapat poin berdakwah kepada kawan-kawan rakan Islam yang bukan Islam kita, bahkan kepada anak-anak kita kalau mereka bertemu dengan teman-teman mereka kat sekolah yang bukan Islam, bertanya tentang berbagai isu. Dia juga mengukuhkan keimanan kita. Dia expansion kepada semua agama, tak terkecuali Hindu. Ya, dan sejarah semua asal-usul agama dibentangkan dengan bukti geografi, kajian, buku kitab mereka semua memang best. Ni saya tunjuk pada tuan-tuan, atau tunjuk sekali. Kenapa buku ni penting untuk kita fahami? Ya, cerita tentang tiap-tiap orang yang mendakwa agama yang dibawa tu, tempat-tempat yang dimaksudkan. Ni kan.
Ya, sejarahnya, kajiannya diambil daripada, bukan disaring daripada kitab-kitab yang tulisan, diambil daripada kitab-kitab asal, tuan-tuan. Ni tempat apa ni? Penjara bawah tanah daripada awal agama Nasrani di kota Filipi, di Turki, kan? Perjalanan agama ni semua memang menarik sangat. Ni cerita tentang baptis. Ya. Siapa yang mulakan baptis? Contohnya, Baik. Kita kembali bertopik bincangan kita tadi tentang takwa kepada Allah SWT. Lagi yang keempat, cara untuk takwa kepada Allah adalah beristiqamah dengan zikir, dengan doa yang tertentu. Kerana itu antara doa yang Nabi anjurkan kepada kita supaya selalu baca, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Ya Allah, aku minta kepadamu hidayah, minta kepadamu ketakwaan, mohon kepadamu kesucian diri, kehormatan diri, dan aku mohon kepadamu kekayaan. Mohon kekayaan daripada Allah, kerana itu merupakan satu kelebihan dalam hidup. Kalau kita menjadi orang yang mempunyai wang, ada dari sudut keuangan, itu satu kelebihan, tuan-tuan dimuliakan sekalian. Dan 80% daripada sahabat-sahabat ahli syurga yang pertama masuk syurga adalah mereka yang mempunyai wang, usahawan-usahawan yang berjaya sebenarnya. Baik. Kemudian tuan-tuan, apa lagi yang boleh menyebabkan kita bertakwa? Membaca kisah para salihin, para muttaqin, para ulama. Baca kisah tentang mereka. Pernah tak tuan-tuan baca kisah tentang seorang bernama Ahmad bin Mahdi bin Rustum al-Isbahani, seorang ulama yang terkemuka di Isbahan, di Iran. Dulu Iran merupakan negara umat Islam yang hebat. Lahir ramai ulama Islam kat situ. Tahu tak cerita Al-Mahdi bin Mahdi al-Isbahani ni? Beliau ni seorang ulama yang kaya. Bukan sahaja takwanya, ilmunya, kaya, tuan-tuan. Dia membantu anak muridnya untuk berkahwin. Seperti disebut oleh Imam Az-Zahabi dan Syiar Alamin Nubala. Dia membantu orang susah. Dia tak ambil duit pada siapa pun. Berniaga. Satu hari, tuan, cerita orang bertakwa ni, dia balik ke rumah waktu malam seperti biasa, lambat. Sampai kat rumah ada seorang perempuan muda menantinya di pintu rumah. Terkejut dia. Dia beri salam, apa hal kamu ada di rumahku waktu malam yang mencurigakan seperti ini? Perempuan tu jawab, saja hajat besar pada Tuan Guru. Tuan Guru yang jawab, engkau kalau nak jumpa aku, jumpalah waktu siang. Apa salah jumpa waktu malam macam ni pula, menimbulkan fitnah. Aku seorang yang dihormati, aku orang ada ilmu. Kamu datang waktu ni memang tak sesuai. Jawapan perempuan muda ni, Tuan Guru, saya dah hajat besar sangat. Saya sebut je saya balik. Apakah hajatmu nak? Cepat sikit cakap pada aku. Perempuan dia berkata, saya telah pun tersilap. Saya dianiaya orang sexually. Dan saya mengandung anak luar nikah sekarang. Dan saya tak ada pilihan. Melainkan berkata kepada orang keliling saya, ibu ayah saya, adik-beradik dan sebagainya, Tuan Guru lah suami saya. Allahu Akbar, Masya Allah. Besarnya ujian Zulinah, Lisa Samsiah, ya, Umi Najiyah. Ya, perempuan ni mempunyai rupawan. Tapi imam yang mulia ni, Ahmad Mahdi bin Rustum al-Isbahani ni, beristighfar dan tak mampu cakap apa-apa kerana waktu tak mengizinkan. Perempuan itu pun hilang dalam kegelapan malam. Beberapa hari kemudian, Tuan Guru ni pun terfikir, termanggu-manggu, susah hidupnya, tuan-tuan. Dapat cabaran yang sangat hebat. Diklaim oleh seorang perempuan bahawa dia isterinya. Tuan-tuan dimuliakan sekalian, imam ni bersikeras mohon kepada Allah. Allah berikan idea kepadanya. Orang bertakwa, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Takwa pada Allah, Allah beri jalan keluar. Maka dia pun mendapat ilham untuk menjawab ketika orang tanya, Tuan Guru tak beritahu pun kahwin Dia punya kahwin seorang dah dapat anak, dia tahu kami. Guru kata, aku telah berpisah daripadanya. Tuan Guru tidak mengatakan aku berkahwin. Dia tidak maksudkan dengan pisah itu bercerai. Berpisah ni maknanya, tuan-tuan, kita disperse lah. Lepas jumpa, kita pisah lah. Saya jumpa dengan Mio. Lepas ni saya keluar balik lah. Arif. Lepas ni kita pisah, tak jumpa lah. Saya ada kerja, dia pun ada kerja. Saya jumpa dengan tuan-tuan dan majlis ilmu ni. Kejap lagi kita berpisah lah. Jadi pisah itu mengandungi banyak makna. Tuan-tuan. Tauriah, unsur tauriah di situ, di sudut balaghahnya. Maka dia berkata kepada anak-anak muridnya, aku telah pisah daripada ni. Oh, mereka pun tak ada ulas panjang lah. Ya, orang bijak ni tak suka cerita benda yang remeh-temeh lah, tuan-tuan. A great mind talk about idea, kan. Bukan talk about people. Orang yang lemah dan orang yang tak ada matlamat hidup ni sibuk menceritakan hal orang.
Tapi orang yang berdaya maju, dia bercerita tentang idea-idea baru. Apa aku nak buat lagi untuk Islam? Apa aku nak buat lagi untuk kebaikan orang? Maka mereka pun meninggalkan perbincangan yang tidak penting itu. Tuan-tuan, tapi Imam Ahmad yang mulia ni telah berjumpa dengan salah seorang anak murid yang terpercaya, berkata kepadanya, aku nak kau tiap-tiap bulan kau pergi hantar duit kepada perempuan ni alamat dia. Dia beritahu kat aku, dia tak aniaya sexually, aku tidak pernah menjadi suaminya. Tapi aku tahu, mengikut pada firasat aku, dia berkata yang betul. Aku baik sangka dengannya. Mulai hari ini nak, kau pergi hantar ke rumahnya tiap-tiap hari 2 dinar. Tiap-tiap bulan kau hantar padanya 2 dinar. Maka berlalulah tempoh selama 24 bulan. 2 dinar sebulan, untuk pun tuan-tuan bukan RM2, bukan RM20, bukan RM200, RM2,000. 2 dinar tu sama dengan RM2,000. Kerana 1 dinar hari ini sama dengan RM1,000. Betapa kaya imam ini. Bagi kepada perempuan itu sebanyak RM2,000 sebulan. Dan berlalu tempoh 24 bulan, tiba-tiba sampai berita kepadanya anak itu sudah mati. Allahu Akbar, Masya Allah. Meninggal dunia budak lelaki anaknya itu. Maka pada malam tersebut, Tuan Guru ni pulang ke rumahnya, perempuan tu sekali lagi muncul. Assalamualaikum Tuan Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tuan Guru, terima kasih, dan tempoh ni Tuan Guru telah tutup aurat saya, tutup aib saya. Dan Tuan Guru telah pun mengaku menjadi suami saya. Tak, aku tak mengaku jadi suami kau. Aku cuma kata aku pisah dengan kau saja. Apa sajalah. Terima kasih Tuan Guru. Tuan Guru telah menjaga aib saya. Moga Allah jaga aib Tuan Guru. Ini cerita orang bertakwa, tuan-tuan. Maka dia pun bawa sebungkus barang bagi pada Tuan Guru. Tuan Guru ni ambil pulang sebagai duit Tuan Guru, kerana saya tahu Tuan Guru bagi wang 2 dinar sebulan ni, 24 bulan, 24, 2 kali 24, 48 dinar, 48 ribu tau. Saya pulang balik pada Tuan Guru, kerana saya tak berhak ambil duit ni. Saya menganiaya Tuan Guru. Tuan Guru berkata, wahai anakku, sebagaimana aku memberi kepadamu ketika anakmu hidup, aku reda memberimu walaupun dia sudah meninggal dunia. Ini untuk kau ambil. Aku niat untuk kau, bantu kau. Allahu Akbar, Masya Allah. Kalau kita baca cerita bertakwa ni, tuan-tuan, kita rasa sedih, sayu dalam hidup kita. Berapa banyak aib orang yang kita buka. Berapa banyak cerita tentang orang kita sebar-sebarkan. Berapa banyak keburukan manusia itu kita sia-siakan. Dan kita rasa bangga bila menceritakan tentang perkara tersebut. Imam Ghazali berkata dalam Ihya Ulumuddin, antara dosa yang paling besar, tuan-tuan, pada ini banyak berlaku, tuan tahu. Iaitu kita suka menceritakan tentang hal ehwal orang yang tak berkaitan dengan kita. Dan kita pun tak kenal dia. Dia pun tak kenal kita. Ini apa punya kerosakan, kejahatan, keburukan, tuan-tuan. Hari ini kita mendengar cerita tentang seorang, kita bersukaria bersebarkan kepada orang lain. Padahal dia tak ada kaitan dengan kita. Sebab apa? Sebab dunia Facebook, dunia Insta, dunia media sosial yang menyebabkan akses kita kepada maklumat terlalu luas. Orang tu entah mana-mana tempat dalam benua kat dunia ni. Kita tak kenal dia, dia tak kenal kita. Kita tahu satu aib berlaku pada dia. Kita menceritakan pada orang seolah macam kita close dengan dia. Apa ni, tuan-tuan? Apa pasal banyakkan dosa yang telah banyak? Jadi kembali kepada cerita ni tadi. Bacalah kisah orang soleh supaya subur dalam minda kita dan hati kita rasa nak beribadah menjadi orang lebih baik pada sebelumnya. Dan mintalah kepada Allah selalu supaya mendapat ketakwaan. Minta kepada Allah macam doa tadi. Allahumma thabbitni, lagi doa. Allahumma thabbitni waj'alni hadiyan mahdiyan. Ya Allah, tetapkan aku dalam hidayahmu, jadi aku pembawa hidayah, bukan pembawa kemungkaran, kejahatan, fasad kepada manusia, tak mau membawa kebaikan. Aku lihat orang, semuanya kebaikan pada aku. Aku lihat semua dalam hidup plus, bukan minus dalam hidup ini. Jadi mudah-mudahan apa yang disyorkan ni memberi manfaat kepada kita untuk jadi orang yang lebih baik daripada sebelumnya. Tuan-tuan, moga kuliah-kuliah ni menyuburkan iman. Kerana iman ni macam pokok, dia perlu pada air untuk menyuburkannya. Maka air kepada pokok keimanan adalah ilmu sebenarnya. Spendlah masa, tolong share video ni kepada sahabat kita, teman karib kita, adik-beradik, kaum keluarga. Kita dapat pahala tau. Orang yang bercakap, orang yang menyampaikan, semuanya ada pahala. Kuna aliman, atau muta'aliman, atau muhibban. Jadilah orang yang berilmu atau belajar atau cinta kepada kebaikan ilmu itu. Jangan jadi yang keempat, rosak kamu nanti. Jadi setakat saja dulu untuk renungan kita pada petang ni. Taqwa ni yang terakhir saya sebut datang perkataan wiqayah. Wiqayah maknanya satu shield, satu benteng yang dapat melindungi kita daripada melanggar peraturan, mengelakkan kita daripada kemusnahan, mengelakkan kita daripada kejahatan. Itulah dia nama taqwa, benteng.
Jadi setakat ini saja untuk renungan kita pada petang ni. Jangan lupa siapa yang belum join Telegram dan juga grup Facebook, tolong klik di Telegram sahabat Ustaz Zahazan dan Telegram ceramah penuh Ustaz Zahazan dan grup Facebook Ustaz Zahazan. Tuan-tuan, tolong share kepada teman yang lain. Tak kena duit pun, tapi kita menyebarkan kebaikan insya-Allah pada petang ni. Ini mari sama kita buat pahala, mengajak orang mengenal Tuhan. Tak ada perjalanan lebih indah. Kerana perjalanan ke akhirat ni tuan-tuan dia luas. Kalau perjalanan ke dunia banyak kita bersaing bersising orang. Tapi perjalanan ke akhirat ni jalannya luas. Pintu masuk syurga tu seluas timur dan barat. Maka jarang-jarang kita bertemu ahli akhirat ni bertelagah satu sama lain. Kalau mereka bertelagah, bergaduh, nampaknya mereka bukan ahli akhirat. Mereka ahli dunia. Jadi mari sama kita join Telegram dan juga IG Zahazan Travel, Facebook dan juga IG Zahazan Travel. Tuan-tuan masuk Facebook Zahazan Travels and Tours, kemudian Instagram Zahazan Travel and Tours, dan juga di Twitter Zahazan Travel pun ada. Jadi jangan lupa dapatkan buku ni tadi. Harganya RM250, tapi kami tawarkan pada ini cuma RM150 saja. Dapat beg lagi. Mana beg tadi? Tunjuk sekali beg. Ni bagnya. Terima kasih. Ni bag. Boleh bagi anak pergi sekolah, boleh letak komputer. Bag Zahazan Travel. Terhad tau pada mereka yang cepat saja, kerana tak banyak tinggal ni. Dan yang terakhir sekali untuk korban, marilah kita menaikkan korban bersama dengan Zahazan Travel pada harga serendah RM450 sahaja. Kelebihan kami menyediakan akad wakalah dalam urusan ini, dalam menjalankan ibadah korban di negara-negara terpilih, 6 negara terpilih, dan daging korban merupakan amanah atas bahu kami untuk kami agihkan kepada mereka yang memerlukan. Dan tuan-tuan akan dibekalkan dengan ECG, gambar dan video penyembelihan secara umum. Dan tempoh tutup pada 26 Jun. Tinggal 6 hari je lagi. Berapa hari ya? 3 hari tinggal. Tinggal 3 hari saja. Jadi harga promosinya RM500, cuma hari ni RM450 saja. Tuan-tuan jimat RM50. Jadi walaupun tinggal 3 hari, tapi kita pun dah menerima banyak. Jangan last minute bagi, nanti takut tak sempat. Segeralah untuk buat kebaikan, kerana nak buat masalah ini kena bersegera. Jangan ada tuan ganggu. Kita hanya menyempurnakan tanggungjawab yang dijalankan, yang merupakan satu amanah. Terima kasih pada masjid dan surau yang turut menjalankan ibadah korban pada tahun ini, alhamdulillah. Cuma kalau tempat tu dah ditutup, kami masih lagi terbuka peluang. Jadi siapa yang membuat belian korban pada hari ini akan dapat free cashback umrah bernilai RM100 dan kurma 250 gram. Dan tuan-tuan ada pilihan untuk menaikkan ibadah umrah bersama dengan saya pada bulan 12 nanti. Ini kurmanya. Ada dah buka ke? Ni ada buka ni. Ni ada buka Dan tuan-tuan cantik-cantik kurmanya. Kurma ajwa tau. Ajwa kan? Ajwa ni. Cantik-cantik tuan-tuan. Ya. Allah menyelera kan. Tuan berpuasa ini. Ini Khamis saja. Tengok tahu. Ya. Maka siapa yang join korban pada ini dapat kurma yang sangat enak, menarik. Kurma ni kurma Alia dari Madinah. Kurma yang kami bekalkan semuanya daripada Madinah. Ada sijil lahirnya. Nampak? Kurma ajwa dari Madinah. Tuan yang join kepada korban bersama kami, ayo segera, jangan tangguh-tangguh. Sekian daripada saya. Tuan minat untuk melaksanakan ibadah umrah, InsyaAllah saya akan pimpin pada bulan 12 nanti. Bulan 8 pun ada, bulan 9 pun ada, bersama dengan Ustaz Sudin, Ustaz Muhammad, dengan Ustaz Radzi dan sebagainya. Boleh tuan-tuan join. Terima kasih tuan. Setakat ini saja dulu untuk renungan kita pada petang ni. Dan lagi tuan-tuan akan dapat hadiah majalah solusi. Ada hadiah. Bagi tuan nak sedekah ibadah korban dan juga beli buku ni, ada hadiah lagi. Majalah solusi bagi mereka yang cepat. Pada hari ini sahaja. Ni edisi masterpiece yang tuan-tuan tak jumpa dah kat pasaran. Tak jumpa dah. Ni adalah majalah-majalah koleksi yang antara yang isu yang terbaik yang pernah kita terbitkan. Baik tuan, terima kasih. Setakat saja dulu. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika kama athnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha.
اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت وسلمت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ثبتنا وجعلنا هداة مهتدين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الله منا ومنكم.